Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, insya-Allah kita akan baca pada pagi ini dari ayat yang ke-38. Bermula dari ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya sehinggalah ke hari akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, iaitulah dapat membaca beberapa ayat suci dari Al-Quranul Karim. Dan dah rezeki kita di pagi-pagi. Pagi-pagi kita bangkit cari rezeki. Cari rezeki. Alhamdulillah, rezeki kita pagi ni mula-mula sekali boleh baca Quran. Itu adalah sebaik-baik rezeki. Boleh sembahyang subuh secara berjamaah, Allahu Akbar, rezeki lagi. Boleh datang ke surau, rezeki lagi. Boleh solat qabliyah subuh, rezeki lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, mudah-mudahan Allah memberkati rezeki kita. Sebab rezeki ini bukan duit saja. Betul tak? Kita mungkin sampai satu tahap, tak ada makna dah nak duit banyak pun. Zaman Covid ni duit banyak pun tak boleh nak pergi mana. Duduk sini je. Boleh makan, boleh pakai, boleh alhamdulillah. Boleh solat berjamaah, alhamdulillah. Nak pergi melancong tak boleh dah. Kalau nak pergi melancong luar negara, nak lintas negeri pun tak boleh dah, nak balik kampung. Orang kata boleh nak balik kalau nak pakai gelang merah. Sebab kita kan zon merah lah ni. Zon merah, orang balik kampung di Kelantan 250 orang balik. Semua kena pakai gelang merah, kena kuarantin. Sahabat kita Anwar baru ni, dia datang, isteri dia baru bersalin, dapatlah anak perempuan. Barakallahu lahu fil mauhubatillahu. Semoga Allah berkati dia. Dia balik lepas daripada bersalin, nak hantar isteri balik Melaka. Kira-kira nak berpantau rumah mak dia lah. Boleh kata boleh nak balik, tak ada masalah, tapi nak pakai ke gelang merah tu. Boleh balik tapi kena pakai gelang merah. Bila kena pakai gelang merah, tak boleh nak pergi mana, duduk rumah tu juga lah. Sama je lah. Jadi risiko pun tambah lagi dalam perjalanan apa semua. Kita nak nak melancong, nak duduk sini. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah Allah bagi rezeki. Mungkin ada di kalangan orang zaman Covid ni putus rezeki, panggil harta dia, pekerjaan dia dan sebagainya. Tapi janganlah dia putuskan dirinya dari rezeki. Itulah rezeki dapat baca Quran, rezeki dapat salat berjamaah, rezeki dapat duduk dengan keluarga, rezeki belaka tu kesihatan, dan alhamdulillah, alhamdulillah banyak sudutlah. Okey. Jadi masa yang ada kita dalam PKP kita ni, gunakanlah dia sebaik mungkin untuk kita mengambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita banyak kerja lain lagi, ada je kerja kita walaupun duduk PKP. Ada orang berkebun, ada orang dia buat projek garaj. Ada orang duduk buat pasu bunga macam-macam. Ada projek ni macam-macam, tapi janganlah kita mulakanlah pagi-pagi kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita sambung bacaan kita
daripada surah Ar-Ra'du ayat 38. Surah yang ke-13 ayat ke-38. Semalam kita baca dah ayat ni, cuma kita tak sempat untuk nak tadabbur dia. Allah Subhanahu wa taala kata, wa laqad arsalna rusulan min qablik, dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul sebelummu, wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat keturunan. Isteri-isteri dan zuriat keturunan. Apa maksud Allah bagi isteri dan zuriat keturunan pada Nabi ni? Allah nak sambung zuriat dia jadi Nabi ke macam mana? Tak. Bila Allah Ta'ala kata waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, kami jadikan untuk mereka isteri dan zuriat keturunan, iaitu mereka bukan Tuhan. Rasul-rasul ni manusia seperti kamu, berkahwin, beranak. Okay? Rasul-rasul ni manusia seperti kamu, ada isteri dan ada anak. Makna dia mereka masih lagi manusia. Nanti ada orang kata DNA Nabi ni bukan DNA manusia. Dia DNA dia kosong. DNA dia kosong. Tak ada unsur manusia, ada unsur cahaya, dia katalah. Jawab dia orang pakar DNA, dia kata kalau dah kosong tu nama dia failure. Dah, nama-nama dia benda tu tak jadi. Kamu kena ambil sampel lain yang betul. Dah, mungkin dia punya DNA dia tu tak tahu dah lagu mana. Ataupun benda tu memang asal bukan hak manusia pakai. Jadi tak ada DNA situ. Jadi kena ambil sampel lain, bukan dia kosong ni. Oh, maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan manusia macam kita. Kita diciptakan daripada tanah, dia diciptakan daripada cahaya. Yang dicipta daripada cahaya ni malaikat. Manusia ni diciptakan daripada tanah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta daripada tanah sebagaimana manusia yang lain, dan dia juga salah seorang daripada keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi Allah Taala jawab, Allah Taala kata, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, yakni mereka ni manusia seperti kamu. Okay? Manusia seperti kamu. Cuma kelebihan mereka banding kita ialah mereka menerima wahyu, sedang kita tidak menerima wahyu. Yang tu level Nabi, kita tetap angkat dia sebagai Nabi yang lebih mulia daripada manusia biasa. Tapi nak kata dia ni sampai ke tahap bukan manusia, yang tu tak patut berlaku. Sebab Allah Ta'ala kata macam tu. Sehingga Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berkata, Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ni manusia seperti kamu. Yuha ilayya, yang bezanya aku diwahyukan kepadaku. Kerana itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW kata kepada sahabat-sahabat lain, apabila ada orang yang mana berazam nak buat ibadat lebih daripada sifat manusiawi, nak semayang, tak nak tidur malam, tak nak berkahwin, nak puasa sepanjang tahun, Nabi SAW kata, amma ana, adapun aku puasa dan ada hari aku tak puasa. Aku solat malam dan aku tidur. Aku juga mengahwini wanita. Sebab apa? Sebab Nabi ni contoh untuk manusia. Kalau tiba-tiba Nabi ni unsurnya lain daripada manusia, orang akan kata, tak apalah dia Nabi Muhammad, sebab dia bukan manusia serupa kita. Dia cahaya, kita tanah. Tak ada berlaku macam tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia daripada unsur sama macam kita. Bezanya baginda sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah dengan wahyu.
dan dia tak akan sampai ke tahap Tuhan. Selamanya dia adalah manusia dan dia memiliki kemuliaan sebagai seorang rasul lebih daripada manusia-manusia yang lain. Baik. Jadi itu maknanya Allah Ta'ala kata, kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan tidaklah sebarang kuasa bagi seorang rasul untuk mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maknanya sambungan kepada dia manusia, dia sendiri pun tak ada kuasa ajaib, tak ada. Habis itu Nabi bagi mukjizat, yang buat mukjizat tu bukan Nabi, yang buat mukjizat tu Allah. Allah yang bagi mukjizat tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nak buat mukjizat sendiri boleh ke tak boleh? Tak boleh. Pasal apa? Sebab dia manusia, dia bukan Tuhan. Yang Tuhannya siapa? Allah. Jadi kalau kamu minta kuasa gaib daripada Nabi, mukjizat dia pun dia tak mampu nak bagi melainkan dengan izin Allah. Jadi kembali kepada isu bahawa Nabi adalah manusia biasa. Mulianya Nabi dengan wahyu. Tak adalah kata unsur Nabi bukan unsur manusia. Kemudian tak ada kata Nabi boleh memberikan dan memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Tak ada. Nabi SAW boleh memurahkan rezeki orang. Tak ada. Nabi boleh turunkan hujan. Tak ada. Nabi boleh tukar gunung jadi emas. Tak ada. Nabi SAW, andai kata nak belah bulan tu, itu adalah dengan kuasa Allah, bukan dengan kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah terangkan banyak kali di sini supaya orang tak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi setanding dengan Allah. Jangan jadi seperti orang-orang Nasrani yang akhirnya mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tidak. Dan alhamdulillah umat Islam faham perkara tersebut. Cuma yang jahil daripada kalangan umat Islam ni, ada yang mengangkat Nabi ni lebih daripada sepatutnya. Itu kata nak unsur cahaya tadi. Siapa boleh pergi berdoa kubur Nabi? Siapa beriktikad Nabi ni boleh memberikan manfaat dan mudarat? Pergi berdoa di kubur Nabi, minta dengan Nabi daripada kubur dia. Atau tak pergi kubur, ku duduk sini minta madad ya Rasulullah. Minta tolong ya Rasulullah, tolong kami Rasulullah. Tak boleh. Sebab itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Hak berdoa ni, hak kiblat doa atau hak mengadu kepadanya, itulah hak Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Okey, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Baik. Yang seterusnya, likulli ajalin kitab, dan bagi tiap-tiap satu tempoh waktu ada baginya perkara dan hukum yang Allah telah tentukan. Itu oleh suratan azali. Likulli ajalin kitab. Bagi setiap ajal, setiap tempoh waktu, kitab, ada pun catatan tertentu. Kitab ni catatan tertentu. Catatan tu maknanya hukum dan juga segala-galanya. Mana setiap apa yang berlalu tempoh waktu ni ada catatan dah. Orang ni umur dia 60 tahun, ada dah catatan dia. Orang ni umur 30 tahun, ada dah catatan dia. Dunia ni berapa umur dia panjang, ada dah catatan. Semua ni ada catatan. Likulli ajalin kitab. Setiap ajal, setiap tempoh waktu ada catatan dia. Lalu ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala kata,
Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ilmul kitab wa indahu ummul kitab. Dan Allah menghapuskan apa jua yang dikehendakinya dan menetapkan apa jua yang dikehendakinya, dan ingatlah pada sisinya ada ibu segala suratan. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Allah ni tadi setiap sesuatu tempoh ada catatan. Kita sebut sebagai takdir lah. Setiap sesuatu adanya takdir. Adanya takdir yang telah Allah susun. Dalam ayat 39 Allah Ta'ala kata Allah hapus apa yang dia kehendaki dan Allah tetapkan apa yang dia kehendaki. Daripada apa ni? Daripada catatan tadi lah. Daripada takdir tadi. Dan di sisi Allah ada ummul kitab, ibu segala catatan. Itu dia panggil Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz yang telah tercatat sejak azali sampai kiamat. Yang ni ibu segala-galanya di sisi Allah. Jadi setiap orang ni dia ditulis takdirnya 2 kali. Sekali Lauh Mahfuz, catatan dia yang ibu segala catatan. Kemudian bila dia nak dilahirkan, Allah Ta'ala perintahkan malaikat tulis untuk dia ni ajalnya, rezekinya, amalannya, dan juga sama ada dia ni penghuni syurga ataupun penghuni neraka. Waktu malaikat tulis tu, sebenarnya benda sudah tertulis di Lauh Mahfuz, di ibu segala catatan. Baik, persoalan bila Allah Ta'ala kata yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, Allah ni hapus apa yang dia kehendaki dan tetapkan apa yang dia kehendaki. Persoalan, apakah takdir boleh berubah ataupun tidak berubah? Okey, apakah takdir boleh berubah dan tidak boleh berubah? Takdir ni disebut ada 2. Takdir ni ada 2. Satu yang tetap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah tahu sejak awal sampai akhir. Yang ni ilmu Allah yang malaikat pun tak tahu. Itulah satu ketentuan takdir yang memang akan berlaku, tak berubah sampai bila-bila. Yang kedua, takdir pada manusia ni. Pada ni Allah mentakdirkan ada takdir yang berubah dengan sebab perkara-perkara tertentu. Seperti bila dia buat baik kepada manusia, Allah panjangkan umurnya. Bila dia hubungkan silaturrahim, Allah tambah rezekinya. Itu yang disebut sebagai Allah ubah, Allah hapus dan Allah tetapkan. Jadi ada takdir yang Allah ubah dan ada takdir yang tak akan berubah. Allah tak akan ubah sampai bila-bila. Okey? Itu 2 di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Mujahid dalam ayat ini, okey, berkata Mujahid, illal hayata wal maut wasyaqa was-sa'adah fa innahuma la yataghayyaran. Kecuali hidup dan mati, serta dia ni ahli syurga atau ahli neraka, yang ni tak berubah, tetap. Kata dia. Berkata Mansur, sa'altu Mujahid faqultu ara'aita du'a'u ahadina yaqulu Allahumma in kana ismi fi as-su'ada fa athbithu fihim wa in kana fil ashqiya famhuhu anhum waj'alhu minas fis su'ada. Faqala Hasan. Mansur bila tanya, aku tanya Mujahid, mu tengok ada orang doa, ya Allah, kalau nama aku ni ada pada catatan orang baik, maka tetapkanlah catatan tu. Dan kalau nama aku ada pada catatan orang yang
celaka, hapuskanlah catatan tersebut. Dia minta dengan Allah macam tu. Maka dia tanya Mujahid, apa pandangan kamu pada doa ni? Mujahid kata, doa tu hasan, baik, baca macam tu. Kemudian dia pun berkata, fasa'altuhu an dhalik, aku pun jumpa dia setahun lepas pada itu. Aku tanya sekali lagi. Lalu dia baca ayat Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Qala, dia pun baca, kami turunkan takdir itu dalam Lailah, malam yang diberkati, malam Lailatul Qadar. Sebab tu ada kata malam Lailatul Qadar adalah malam Allah memperbaharui takdir manusia. Dinamakan qadar dengan sebab takdir. Ada yang kata qadar di situ menunjukkan sempit, kerana malam tu bumi jadi sempit disebabkan malaikat ramai turun ke bumi. Tapi dia baca ayat ni, lalu dia kata apa? Yaqdi fi lailatil qadr ma yakunu fi sanati min rizqin aw musibah. Dia menentukan takdir dalam setahun pada malam Lailatul Qadar. Sama ada dari rezeki ataupun musibah, Allah Azza wa Jalla akan perbaharui. Yuqaddimu ma yasha wa yuakhiru ma yasha. Dia tambah bagi hak dia nak dan dia kurang hak dia nak. Itu terpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma kitabus sa'adati wasyaqawah fa huwa thabitun la yughayyir. La yughayyar. Adapun kitab siapa yang celaka dan bahagia, hak di Lauh Mahfuz itu, maka tidak berubah. Tidak berubah. Saya lupa ada istilah dia apa, takdir dua, satu yang berubah dengan yang tak berubah. Okey, mubram dengan ghairu mubram. Ahsanta. Baik, kemudian berdasarkan dalil yang ada juga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebab-sebab yang boleh mengubah takdir, menunjukkan Allah Azza wa Jalla boleh ubah takdir. Ada sebab-sebab tertentu yang Allah jadikan sehingga Allah ubah takdir. Manusia tak boleh ubah, yang boleh ubah siapa? Allah. Tapi manusia, Allah bagi kepada mereka sebab-sebab yang dengannya Allah boleh ubah takdir manusia. Apa dia antaranya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah, dari Thauban, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Seorang lelaki diharamkan dari rezekinya. Allah dah tentu baginya rezeki, tapi Allah Ta'ala tak bagi rezeki itu kat dia. Sebab apa? Dengan dosa yang dia lakukan. Jadi Allah boleh halang dia daripada rezeki dengan sebab dosa. Bila dia buat dosa, Allah cancel rezeki dia, tarik rezeki dia. Asalnya nak bagi dah, tapi bila buat maksiat, Allah tarik rezeki dia. Wala yaruddul qadara illa du'a. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, tidak boleh menolak takdir melainkan doa. Melainkan doa. Kalau ada musibah nak datang, tiba-tiba hamba tu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Okay? Minta sungguh dengan Allah. Lalu Allah boleh ubah takdir dia dengan doa tadi. Kemudian Nabi SAW kata lagi, wala yazidu fil umur illa albir. Tidak menambahkan umur kecuali kebaikan. Mana dengan kebaikan yang kita buat, boleh jadi Allah dengan sebab itu panjangkan umur kita.
Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi SAW kata, man arada an yunsa'alahu fi rizqihi, wa yunsa'alahu fi athar, lupa lafaz dia. Siapa yang nak murah rezeki dan panjang umur, falyasil rahimah, maka panjangkanlah umurnya. Panjangkanlah umur, maka panjangkanlah umurnya pula dah. Maka hubungkanlah silaturrahim. Hubungkanlah, siapa nak panjang umur dan murah rezeki, maka hubungkanlah silaturrahim. Jadi dengan silaturrahim boleh jadi panjang umur. Kita gilah buat baik apa pun kita harap. Tapi jangan pula kita kata, aku dah buat baik, kenapa umur tak panjang juga? Kita tak tahu. Sebab kita bukan mengubah takdir. Boleh jadi Allah tak ubah takdir kita. Dia sebab Allah tak panjangkan umur kita. Dengan sebab Allah tahu apa yang lebih baik untuk kita. Buat silaturrahim. Kalau takdir Allah panjangkan umur, alhamdulillah. Kalau tiba-tiba umur tak panjang, dia kata, dia tu baik sangat, mati muda. Apa hadis Nabi tak betul? Ada. Adalah tu sebabnya. Allah lebih sayang kepada dia. Jadi kita ni buat baik. Buat baiklah. Sedekah, hubungkan silaturrahim dan sebagainya. Saya teringat cerita semalam saya bagi. Saya nak betulkan balik cerita Abu Bakar dengan Umar. Semalam saya dah WhatsApp dah. Cerita bila lepas daripada kuliah tu, biasalah. Saya pun kadang-kadang kita tak ingat kan. Orang tanya, ustaz, cerita ni mana ni dapat? Saya pun tak ingat saya baca kat mana. Saya pun rujuk balik. Bila rujuk balik, rupa-rupanya kisah Abu Bakar yang pergi dalam rumah wanita tua yang buta, pergi menyapu, masak dan sebagainya, kemudian diikuti oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rupa-rupanya cerita tu tidak ada sumber yang sahih. Jadi saya tarik baliklah, semalam pun saya tarik balik. Banyak cerita-cerita ni masyhur, famous. Cerita pula sedap. Jadi kita pun nak cerita juga. Rupa-rupanya tak ada sumber yang sahih. Jadi saya minta maaf lah. Boleh jadi Allah Ta'ala takdir kita cerita semalam, nak suruh ayat hari ni, cerita tu tak betul. Boleh jadi. Alhamdulillah. Terima kasihlah sahabat-sahabat yang boleh bantu kita, tolong bagi, tolong tegur, tolong tanya, tolong betulkan. Sehingga kita boleh cross check balik apa kita sebut. Kita bimbang. Tapi kurang-kurangnya kalau cerita sahabat tu okeylah, jangan sampai kita ni berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tu lebih kurang sama. Cerita Nabi dengan surat Yahudi pun lagu tu juga. Tak ada. Sayyidina Ali Israiliyat ni cerita daripada cerita Bani Israel. Cerita ni kita tak panggil Israiliyat lah, cuma kita kata sumber yang tidak sahih. Cerita Israiliyat ni ada sumber. Sumber dia daripada Bani Israel. Sebab tu kita panggil Israiliyat. Mana sumber Bani Israel ni dari mana? Sumber daripada kitab-kitab orang Yahudi, orang Taurat yang mereka ubah. Seperti nama-nama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bilangan mereka saja, tak sebut nama. Mari zaman kita, orang kaji-kaji, ada orang ulama tafsir, dia boleh sebut nama tu. Yanus Nus gapo nama dia tak ingat. Jadi dia kata sumber mana? Hadis pun tak ada. Jadi mereka kata ambil daripada sumber kitab-kitab Israel ataupun Ahlul Kitab dululah, sumber Ahlul Kitab dulu. Jadi kita panggil sumber-sumber macam tu Israiliyat. Sebab cerita zaman dulu, belum zaman kita lagi. Ada pun cerita Abu Bakar, cerita Umar. Kalau tak betul kita tak panggil pun Israiliyat. Melainkan kita kata cerita ni tak ada sumber yang sahih. Tak ada sumber lah. Tak tahu mari ke mana. Jadi alhamdulillah, gitulah kita manusia mana-mana pun nak ada salah dan silap. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang betulkan. Baik, kita sambung cerita tadi, sebab-sebab menghalang ataupun mengubah takdir.
Jadi antaranya adalah doa buat hubungkan silaturrahim. Silaturrahim. Doa boleh mengubah takdir. Doa boleh. Minta dengan Allah. Jadi sebab tu ada salaf yang doa, ya Allah, kalau aku ni duduk di kalangan nama aku ni ada dalam kitab orang-orang yang celaka, tolonglah hapus. Kalau nama aku ada dalam kitab orang-orang yang bahagia, tetapkanlah dia di dalamnya. Itu doa. Bukan sabit daripada Nabi, cuma doa ni kan kita boleh berdoa. Luas, bab doa ni luas. Jadi ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Andai kata kalau doa, andai kata rezekiku di langit, turunkanlah. Andai kata rezekiku di bumi, keluarkanlah. Andai kata rezekiku jauh, dekatkanlah. Kalau haram, halalkanlah, sucikanlah. Doa tu. Doa tu pun bukan ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kena doa gitu boleh tak? Boleh. Doa ni luas. Selama dia tidak doa dengan benda-benda yang aku panggil membawa kecelakaan kepada diri dia, ataupun takalluf, doa yang melampau-lampau. Doa minta benda yang tak patut dia minta. Jadi kalau dia minta doa murah rezeki, panjang umur, bagi kesihatan, Allah nak bagi sakit, tiba-tiba dia doa tak jadi sihat, boleh, tak ada masalah. Dengan sebab ruqyah, tiba-tiba dia doa minta ruqyah dengan Allah, Allah sembuhkan sakit dia, boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Allah bagi kepada manusia ni pilihan. Allah berkehendak, dia nak tengok manusia. Jadi Allah berkehendak, dia uji manusia. Dia bagi sakit, dia tengok manusia nak doa ke tak ke dia. Dia sempitkan rezeki, manusia nak doa ke tak ke dia. Jadi kalau manusia tu nak doa ke dia, Allah buka balik rezeki tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah tahu dah pada asalnya ada satu lagi takdir mubram di sisi Allah yang memang tak tu apa-apa. Semua yang kita nak doa, yang kita nak pilih itu pun Allah tahu dah. Cuma kehendak Allah begitu. Jadi senantiasalah berdoa kepada Allah. Doa minta hidayah, doa panjang umur, doa minta rezeki. Dalam masa yang sama, jangan banyak buat maksiat. Bukan saya kata jangan banyak buat maksiat tu, buatlah maksiat sikit-sikit. Dah. Bila saya kata jangan buat maksiat, sebab apa? Sebab kita manusia. Mustahil kita tak buat maksiat. Besar kecil je. Mustahil kita ni tak ada dosa. Cuma kita kata jangan melampau. Kalau andai kata kita tersalah, maka beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa status doa-doa yang dibuat oleh orang lain untuk kita, ataupun doa-doa yang kita buat untuk orang lain? Adakah dia sampai? Doa boleh. Soalan, baik soalan. Dalam bab doa, satu doa untuk kita, yang kedua doa kita untuk orang lain, atau doa orang lain untuk kita, yang kita tak tahu ataupun yang kita minta untuk dia doakan. Apa status doa macam tu? Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Terutamanya dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala sebut doa-doa macam ni. Kita baca doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa kedua ibu bapaku, dosa dan zuriat. Rabbighfirli wa liwalidayya wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan zuriat keturunanku. Doa Nabi Ibrahim. Maknanya ada doa untuk orang lain. Kita doa juga. Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita doa kepada ibu bapa. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ataupun dalam doa wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmatilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka merahmati aku waktu kecil.
Ya, kita doa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, boleh, tak ada masalah. Jadi doa untuk orang lain ni boleh. Ya, doa untuk orang lain boleh. Malah diberikan kelebihan pula siapa yang mendoakan kepada saudaranya secara gaib. Maknanya saudara dia duduk jauh, dia doa untuk saudaranya, maka malaikat akan mendoakan pula untuk dia. Walaka mithlu zalik, bagi kamu sama seperti yang kamu minta untuk saudara kamu. Jadi ada kelebihan. Dan insya-Allah benda ni kalau kita doa pun boleh jadi takdir, boleh berubah disebabkan doa kita, doa orang lain. Kerana betapa adanya orang yang sesat, kita doa nak dapat hidayah, Allah bagi hidayah kat dia. Kita tengok kawan-kawan kita yang baik dengan kita, tapi dia non-Muslim. Kita sayang kat dia, cuma kita tak erti nak dakwah kat dia. Kan? Ada kita tak erti nak dakwah kat dia. Rasa segan kalau gapo. Paling-paling kita tanda tangan, ya Allah, berilah hidayah kepada fulan bin fulan. Berilah hidayah kepada dia, ya Allah. Dengan apa jua jalan dan apa jua sebab. Boleh tak kita minta kepada Allah untuk bagi hidayah kepada orang tu? Boleh. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dapat hidayah sebab doa siapa? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak Abu Hurairah dapat doa sebab apa? Sebab doa anak dia. Betapa banyak orang doa untuk orang lain dapat hidayah, ibu bapa dia dan sebagainya. Malah kita minta kepada Allah, ya Allah, bagilah hidayah kepada dia. Hadahullah, ya Allah, Allah yahdi. Semoga Allah bagi hidayah kepada dia. Jadi dengan takdir, dengan doa tu boleh jadi Allah ubah daripada kesesatan kepada hidayah. Tapi tetap semua yang berlaku tetap saja dengan kekuasaan Allah. Kita boleh doa, tapi Allah nak terima ataupun tidak, itu urusan Allah. Kita tak ada kuasa melainkan doa. Kita tak ada kuasa melainkan ikhtiar. Kita tak ada kuasa melainkan usaha. Yang menentukan, yang mentakdirkan, yang memberi kebaikan, yang memanjangkan umur, yang memurahkan rezeki, semua tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan ingatlah di sisinya ada satu lagi takdir, ibu segala suratan. Itu kita panggil Lauh Mahfuz. Di situ tercatat semua takdir dari awal sampai akhir. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Panjang dah ni. Tapi oleh kerana bab tu memang patut dipanjangkan, so ayat yang seterusnya kita tangguh besok hari. Kita tangguh besok hari. Kita nak pukul 8 dah ni, dan ada saya ingat 3 ayat eloklah esok hari Jumaat kan. Esok hari Jumaat maka kita habiskan surah Ar-Ra'du. Minggu depan kita masuk surah Yusuf pula, insya-Allah. Baik, kita tangguh dulu pada hari ini apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang lemah daripada kekurangan saya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, Allah bagi hidayah kepada kita, Allah bagi hidayah dan petunjuk kepada kaum keluarga kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita, sanak saudara kita, dan semua orang lah yang baik yang dengan kita. Kita minta Allah bagi hidayah dan petunjuk. Kita minta juga dengan Allah Subhanahu wa taala, andai kita ni ada musibah nak datang, Allah halang musibah tu daripada kita. Andai rezeki kita sempit, Allah luaskan rezeki kita. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak rugi untuk kita berdoa, dan paling utama kita minta, ya Allah, jagalah hati kita di atas keimanan dan ketakwaan. Jagalah hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Okey. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.